Nama saya Ravedi, anak perempuan Bamaya. Umur saya 17. Wigneswaran, anak lelaki Bamaya, umur 15. Govindama, anak perempuan Bimea, umur 20. Saya tak ada dapat IC. Saya tak pergi kerja pun, tak baca sekolah pun. Saya susah banyak. Sungguh cakap tak ada IC, tak boleh datang sekolah, tak boleh baca. Saya sakit hati, tak ada IC. Tapi tak ada IC, semua AJ. Lepas tu saya sudah berhenti sekolah. Nak minta kerja pun dia minta IC. Kalau IC tadi dia cakap tak boleh. Kalau boleh Kak Jan semua tengok ini. Tolonglah saya biar anak ini malaikat. Lain apa saya tak minta. Puan Jayandi, anak perempuan Remsing Cetu, ialah seorang anak yatim yang dibesarkan di Pusat Jagaan Anak-anak Yatim. Sekarang umur agak-agak saya letak umur saya 63. Agak-agak tapi tahun lahir tetap. Sebab mak bapa saya dari kecil sudah tinggal pergi mana. Sampai sekarang tak ada sekolah beranak. Satu pun tak tahu. Itu saya tak dapat my card. Puan Jayandi tidak mempunyai sijil kelahiran. Beliau tidak berpeluang bersekolah. Kehidupannya tidak tetap dan sering berpindah randah. Walaupun sudah berkahwin, beliau masih tidak dapat mendaftarkan diri di Jabatan Pendaftaran Negara. Akibatnya, keempat-empat anak mereka yang tidak berdosa turut menjadi mangsa dan gagal untuk mendapatkan taraf kewarganegaraan Malaysia. Walaupun keempat-empat anaknya dilahirkan di Malaysia, tetapi status mereka bukan warga negara Malaysia. Salah saya anak besar, umur 12 saya mangkat IC. Tapi tak dapat, dia orang kata tak boleh dapat. Dia pergi tanya mana-mana lah. Pergi JB kan mana-mana, dia orang try lah. Tapi saya pun try juga, sampai sekarang belum dapat. Sekarang saya punya anak, saya tak ada my card, tak boleh register. Sekarang saya punya anak pun tak dapat. Sekarang. Saya semua tempat sudah pergi tengok. Langsung tak dapat. Puan Jayandi pernah dimaklumkan bahawa terdapat pihak yang boleh membantu beliau untuk mendapatkan kad pengenalan atau my card untuk anak-anaknya. Semua tipu. Penting duit semua nak. Itulah dunia ni semua duit. Kita ni makan pun tak cukup. Saya bukan apa benda, saya minta aku punya anak je. Saya tak apa, saya dah tua. Langsung tak ada harapan. Kenapa dunia ni kita beranak macam itu sekalinya. Mak saya salah, saya buat. Mak saya buat salah, saya kena. Saya biasakan saya punya anak kena. Saya sekarang macam bagai tak ada tuntut harap sekarang. Kalau ikutnya dunia ni kenapa kita nak hidup, ingat cakap saya. Fikiran saya lah. Kenapa kita nak hidup dunia ni? Lagi berapa satu mati lagi baru minum. Anak-anak saya.
如果我要跟朋友一起出去玩，就怕被警察这样打交，就讲你么你是外劳，没有么 IC 啊，么。知道过后，变得好像很自闭这样啊，很自卑。然后人家读书的时候，我就躲在房间这样啊。没有 pas belajar， 还有就没有方法啊，住在马来西亚了。要做这个身份证的时候，就感觉到这个事情已经是爆发了，就是说等于是说我们不是这个国籍人。Encik Ed Duging merupakan seorang penjaja buah-buahan. Ketiga-tiga anaknya pula merupakan kanak-kanak tanpa kerakyatan. Pada umur 39 tahun, beliau berkahwin dengan Sherlyn yang berasal dari Indonesia. Akibat tidak mendaftarkan perkahwinan mereka dengan Jabatan Pendaftaran Negara, anak sulung mereka menghadapi pelbagai masalah ketika memasuki alam persekolahan. 我们有做报生纸，让他们有给报生纸的。我们没有读书，我们没有看那个上面的还写golongan 13 tak berkahwin 这样子啦，我们也不懂嘛。12岁不是还要做登记啊？我们去申请咯，带孩子去咯。然后他讲这个golongan 13的 tak berkahwin 不可以申请做登记咯。过后学校就讲说我们不可以读了，然后我们就没有读。可能那时候家人也不知道要怎样处理啊，然后我都是以补习来为，就是讲就是小学那6年这样子，都是靠补习哦。Ketiga-tiga anak mereka tidak memiliki MyCard. Mereka terpaksa memohon pasport Indonesia dan pas belajar untuk belajar di Malaysia. Namun, ia hanya boleh digunakan untuk sementara waktu sahaja. 然后我跟我的弟弟姐姐都需要交一个200多块，就很像类似外国公民来这边读书将要交那些钱一样哦。可是我们就觉得我们自己白交这些钱都应该不需要交啊。我们要护照是因为我们要读书还有 pass 回来家，然后我们毕业了就没有这些东西，所以就等于零了。结果去做了，等一下就是说不批准 OK， 又讲你再申请啊，我们到底什么原因我们也不明白啊，又在申请一次都没有结果。我们也申请很多次啊，3、4次都被拒绝，然后每次要等个1年多2年，这样子很浪费时间，就等了差不多8到10年都没有办法拿到这样子，所以就很沮丧哎。Semakin meningkat dewasa, mereka menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan dalam kehidupan kerana tidak memiliki taraf kerakyatan yang sah. Malah, mereka juga sukar mendapatkan pekerjaan. 一开始的愿望是想当那种幼教老师然后过后因为这样子，然后就有那种放弃了。虽然是看到他们拿到，为他们开心，可是为什么就觉得为什么我们不可以跟他们一样可以拿到？然后有时候会觉得他们拿到可能是他们幸运，然后我们可能是我们没有他们的幸运，然后我们只好等，可是再等下去也不是办法。明明这个孩子是我的。为什么我们是不懂？我现在我去 DNA， 我看破去政府 DNA 3个全部都去验了，然后我证明是这个孩子不是偷，不是那里外国带回来的，
其实我们要求不多了，我也不是讲孩子要做什么什么东西了，只要他们能够方便，能够早吃就可以了。我希望啦，可以拿到他们的公民证啦。为什么？我希望像他们其他的孩子一样子啦，可以有工作做。Saya ada bertanya dekat Jabatan Pendidikan Negeri, jikalau dia tidak mendapat taraf kewarganegaraan selepas umur 12 tahun, jadi memasuki SMK lah, sekolah menengah kebangsaan, dia tidak layak untuk bersekolah kerana tiada warga negara. Syahrul menunjukkan dokumen-dokumen yang berkenaan kepada kami. Kasih sayang jelas terpapar pada wajahnya walaupun anak kecil itu bukan darah daging sendiri. 7 tahun yang lalu, Syahrul menerima suatu panggilan daripada makciknya yang tahu bahawa dia memang inginkan seorang anak. Kemudian saya pergi ke Petronas Bandar Baru dah. Kemudian ada seorang perempuan Melayu bawa bayi lelaki. Kemudian dia serahkan kepada saya. Apabila dia dah serahkan kepada saya, dia punya ibu tu tadi pun terus pergi daripada situ lah, tanpa saya boleh nak mengejar atau nak apalah. Jadi so apa segala dokumen pun memang tak ada lah pada saya. Selepas saya membuat laporan daripada polis, saya ada berjumpa dekat Kebajikan Masyarakat untuk memohon inilah untuk supaya Kebajikan Masyarakat ni support kita orang dan mengeluarkan surat kebenaran untuk menjaga anak tersebut lah. Okay. Dan kemudian saya membuat surat beranak, surat kelahiran lah bayi itu dengan susah payahnya. Dan kemudian inilah keluar surat beranaknya dan tanpa warga negara belum ditentukan. Memang bukan darah daging saya, tetapi saya menjaga dia daripada dia 3 hari sehingga kan dah 7 tahun. Saya pun dah tak anggap dia anak angkat. Dah macam anak saya sendirilah kan. Kian anak Syahrul membesar, pelbagai masalah mula timbul. Buat pertama kali saya memohon warga negara ni selepas dia berumur 2 tahun lah, selepas saya mendapat surat beranak yang ni. Jadi saya terus membuat permohonan taraf kewarganegaraan lah. Dan saya menunggu jawapan sehingga kan dia berumur tahun lepas 6 tahun lah. Dia berumur 6 tahun, dalam bulan April lah saya mendapat surat tu menyatakan gagal. Jikalau dia
memberikan saya surat yang menyatakan permohonan saya ditolak tu dan menyatakan sebab-sebabnya, mungkin saya boleh menyediakan supporting dokumen tu, tapi dia hanya ditolak. Jadi kita perlu buat apa lagi ya? Saya pun dah buntu lah, saya rasa saya pun dah tak ada idea nak macam mana. Saya hanya memohon tu dokumen yang sama. Jadi macam mana lagi saya nak buat? Saya pun tak ada idea lah. Pada Mac 2017, Syarul membawa anaknya ke Jabatan Pendaftaran Negara sekali lagi untuk memohon taraf kewarganegaraan. Masalahnya mau completed dokumen. Mau completekan lah dokumen lagi satu daripada surat pengesahan daripada sekolah lah, menyatakan dia sekolah kat situ. Sebab ada yang orang buat permohonan sekolah tapi tak sekolah dekat situ lah. Jadi dia nak buat pengesahan betul yang kita bersekolah kat situ lah. Itu sajalah. Itu dokumen yang diperlukan lah. Sebab saya tak ada dokumen tu. Dokumen lain sudah ada lah. Itu sajalah. Mungkin first pertama kali dia datang. Mungkin dulu punya proses lain, sekarang punya proses lain. Kita try lah, ikut dia punya yang dia mahu lah. Kalau cuba. Tak boleh nak cakap apa lah. Walaupun payah, Syarul tidak akan berputus asa mendapatkan taraf kerakyatan yang sah untuk anaknya. Like a baby. Okay? Nasi jalan. Dalam tempoh masa 8 tahun ini, saya memang terima banyak kes di mana kanak-kanak, budak-budak yang kecil, memang mereka tidak berdosa, tak buat apa-apa kesalahan. Tetapi oleh sebab ayah mereka yang merupakan seorang warga Malaysia, tetapi isteri mereka bukan seorang warga Malaysia, dan semasa anak mereka lahir, ibu bapa dia tidak daftarkan perkahwinan mereka. Jadi anaknya menjadi, sekarang kita panggil budak-budak tanpa kerakyatan ataupun stateless children. Jadi bagi seorang ibu, saya rasa saya memang tak sampai hati. Saya rasa kesianlah. Saya rasa memang cukup menyakitkan hatilah bahawa mereka sepatutlah mempunyai satu masa depan seperti anak-anak kita, sepertilah semua manusia yang biasa. Tetapi oleh sebab kecuaian ibu bapa mereka 10 tahun dahulu, 20 tahun dahulu, sekarang mereka menghadapi cukup banyak cabaran dalam kehidupan mereka. Memang di antara kes ini memang ada sebahagian bahawa kedua-dua ibu bapa bukan warga Malaysia. Tetapi saya rasa juga ada kes yang banyak adalah seperti yang saya sebut tadi, di mana ayah adalah warga Malaysia tetapi ibu bukan.
kes yang saya terima, kebanyakan mereka sebenarnya bukan sahaja sudah buat permohonan, tetapi kebanyakan mereka sebenarnya telah buat permohonan untuk kerayakan ini berkali-kali. Tetapi kebanyakan kes sebegini sampai hari ini kebanyakan mereka tak dapat itu kelulusan daripada KDM. Dan oleh sebab mereka bukan warga negara, mereka akan menghadapi banyak kesulitan. Apa kesilapan untuk kita memberi kerayakan kepada orang tersebut? Kerana kalau ikut perlembagaan persekutuan hanya sebut bahawa ibu bapa salah satu orang adalah mencukupi. Kalau sekarang saya rasa syarat bahawa ibu bapa itu mestilah mendaftarkan perkahwinan mereka itu sebenarnya tidak nyata dalam perlembagaan persekutuan kita. Jadi di sini saya nak minta pandangan Timbalan Menteri. Untuk budak-budak tanpa kerakyatan ini adalah satu kategori yang cukup istimewa. Pertamanya, kebanyakan kes isteri ataupun ibu untuk kanak-kanak ini, mereka pun sekarang sudah duduk di Malaysia. Ada yang mereka sudah dapat PR, ada yang sudah dapat kerakyatan. Jadi keluarga mereka adalah di sini. Takkan kita hantar anak-anak ini balik ke Indonesia ke ataupun Cambodia ke ataupun Thailand. Tak munasabah kan? Ibu pun sudah duduk di sini. Dan kedua adalah kadang-kadang ada kes di mana ibu sudah lari. Dia tinggalkan anak-anak itu dengan suami dia. Dia sudah hilang. Kita tak tahu dia di mana sekarang. Kalau kita cakap anak ini kalau nak ikut ibu pun tak dapat cari ibu mereka. Jadi dalam kes sebegini saya rasa kita semua setuju budak-budak ini mereka tidak berdosa. Janganlah kita mendenda, menghukum budak-budak ini oleh sebab kecuaian ibu bapa mereka. Saya rasa kita wujudkan satu SOP. Okay? SOP ini adalah bahawa di mana setiap kanak-kanak tanpa kerayakan ini, kalau mereka boleh membuktikan bahawa ibu bapa mereka salah seorang adalah warga Malaysia, biarlah kita teruslah bagi mereka kerakyatan supaya mereka boleh menikmati hak-hak seperti budak-budak yang lain. Saya rasa sebenarnya definisi ayah ataupun parents ini bukan sahaja terhad kepada biological parents. Kalau kita cakap adopted parents, saya rasa golongan ini juga haruslah kita masukkan dalam SOP ini. So I hope we can simplify the process, come up with a SOP. Whoever can prove that, produce the DNA report or the legal document to prove that they have legally adopted the children, let us give them the citizenship as soon as possible, immediately, as soon as possible, so that we can solve the problem and once for all, we can make sure that they have a bright future.